Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni di chart Zul nampak ada satu pergerakan momentum untuk melakukan kenaikan di Bitcoin. Tu meaning kita akan expect akan price akan up. Tu nanti Zul akan tengok akan di chart sebab apa nanti Zul akan tunjukkan data itu kenapa Zul expected untuk ada melakukan peningkatan. So nanti let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan untuk tengok apakah yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So kita akan tengok total market cap. So total market cap currently berada di mana? Total cap market currently berada di 1.7 trilion. So tak banyak berlaku perubahan untuk minggu ni. Kemudian volume sikit drop daripada 87.9. And then untuk Bitcoin still lagi melakukan peningkatan daripada 42.4. Minggu lepas kita tengok 43, drop sikit 42.4. Ethereum sikit melakukan peningkatan dari 17.0 ke 17.8. So secara purata untuk hari semalam ataupun hari Selasa punya movement untuk kripto, market kripto total market increase 0.73%, volume drop 7%, kemudian BTC juga drop sedikit 0.07%. So tak banyak berlaku perubahan untuk semalam. So untuk Bitcoin currently berada di 38.5. Untuk dalam tempoh 24 hours kita naik almost 1%. Untuk Ethereum naik sedikit hampir 3%, 2.6, dan lain-lain coin expected ada recovery disebabkan Bitcoin sedikit recovery. Tengok untuk Luna more increase 4.8, hampir ke 9%. So untuk top 7 dah untuk berada di Luna ni, bercakap Luna ni akan expected untuk masa bearish dia akan strong disebabkan Luna ni akan di backup oleh UST. So lebih banyak UST di kuartal digunakan, minim banyak lagi kuartal asset kuartal coin Luna akan di burn. Sebab itulah kita tengok Luna melakukan peningkatan yang drastik even dalam bearish market. So untuk Cardano drop dah hampir 0.8, 0.79. So expected di kain berlaku recovery, tak banyak yang berlaku recovery, mostly semua dalam red candle lagi. So let's go kita pergi ke chart kita. So pertama lagi kita kena fear index. Fear index untuk semalam berada di 21. So expected untuk hari Selasa punya fear index kita akan berada dalam 1 jam lagi, 57 minit lagi untuk dapat fear index expected lagi sama dalam round yang sama extreme fear. So let's go ke chart. So chart inilah chart Bitcoin untuk di BTC USDT. So kenapa tu cakap tadi ada expectation untuk melakukan pump ke atas. Pertama kita berada di kawasan ni. So untuk ini tu tengok ada sebelum ni dia cakap tu nak start monitor untuk kata bullish engulfing, bullish divergence. Tu bullish divergence yang kita nampak ni dah 4 hours. Price buat lower low, expected kita nampak dekat RSI buat higher low. So ini kita expected price akan melakukan peningkatan dan price draft pun melakukan peningkatan. So untuk di 4 hours kita tak nampak lagi, tapi zone nampak di 1 hour. So kenapa zone nampak di 1 hour, nanti zone akan tunjukkan. So di 1 hour tu dah nampak pun kata bullish divergence tu expected di 1 hour. Kita akan tengokkan yang ni. Tu kita nampak ada pergerakan ni buat lower low, kemudian RSI buat higher low. So ini yes kita still lagi drop. Tu expected ni kita akan jumpa di 4 hours. Kalau kita jumpa di 4 hours pergerakan itu kata bullish divergence itu adalah more strong. So currently untuk di 4 hours apa yang kita tengok adalah 4 hours kita nampak lower low, another lower low, higher high, ada lower low, dan kita nampak kat sini price buat kuartal bottom out. So meaning kita nampak pergerakan yang macam ni. So apa yang expectedkan akan berlaku adalah sekiranya kita ada dip lagi ke bawah, so nak good expected di kawasan lain putih, kita akan buat lower low, meaning expected ini kita akan buat high high. So walaupun untuk kata hidden divergence ataupun hidden divergence kita boleh monitor ini, iaitu price buat lower low, tapi untuk di RSI buat kuartal bottom ataupun sama. So yang ni dan ini tengok nampak pergerakan yang sama. So meaning kita boleh monitor ini sebagai kuartal bullish divergence. So sekiranya ini play kata on rule ataupun kita tengok macam mana price tu bergerak seperti mana rule dia, expected price akan melakukan peningkatan dari sini. So adakah ini melakukan 4 hours still lagi belum break kita punya 39 juga ni line biru ni. Sekiranya kita dapat break line biru ni, barulah kita akan expected price tu akan ada more momentum untuk naik atas. So data-data kecil dah ada, tapi store RSI tak membantulah. Store RSI sebab apa price dia tak dapat naik ke atas disebabkan store RSI kata berada di overbought. So kita perlu reduce sikit overbought
at least berada di bawah, and sekiranya price tu still lagi maintain di kawasan ni, meaning kita akan expected price tu akan ada opportunity untuk naik ke atas. So let's go tengok di daily chart. So di daily chart kita ada dalam masa 1 jam lagi untuk candle ni close. So macam tu share di Discord channel semalam, iaitu expected sekiranya kita close candle hari ni, candle hijau ni melebihi body merah ini, so meaning sedikit tanda positif untuk price tu melakukan peringatan. Kita hanya perlu satu lagi candle untuk daily untuk kata close above biru ni. So meaning kita above biru ni, meaning kita akan expected terus melakukan kenaikan. So meaning untuk yang ni pun dah boleh monitor, iaitu monitor apa, sebagai bullish engulfing. So expected ini expected sekiranya daily dalam 1 hour kita tutup kata atas body ni adalah bullish engulfing, yang lebih bagus adalah kita close below ke atas shadow ni. So pun expected untuk candle hari ni, iaitu candle hari Rabu, kita akan nampak sekiranya candle hijau ni untuk pukul 1 jam lagi, pukul 8 nanti close above ni adalah kata satu petanda positif, and hopefully untuk next candle kita akan close above yang ini dan expected dan terus melakukan peringatan berdasarkan RSI dan stock RSI di kuartal daily. Stock RSI berada hampir dengan oversold, so meaning good untuk momentum untuk ni atas. Untuk di RSI kita berada di below 50, so meaning expected juga sekiranya berlaku rebound balik, expected akan melakukan kenaikan yang drastik untuk BTC ke mana, at least ke kita punya minor support, minor resistance iaitu kawasan 42, dan expected untuk major resistance currently kita berada di 46. Kita perlu break 45.6 ni, break body, break ini barulah kita akan expected price tu akan boleh menuju ke kita punya major resistance 55 dan 61. So untuk hari ni kita akan monitor pergerakan ni untuk daily. So hopefully pukul 8 nanti candle di close macam ni juga. So meaning kita dah nampak bullish engulfing, so expected untuk another confirmation lah candle untuk hari ni. So candle hari ni boleh terus melakukan kenaikan, tapi berdasarkan di 4 hours kita akan expected price dia ada possibility untuk berlakukan sedikit lagi dip ke bawah untuk orang kata cooling down stock RSI. So kali 4 hours punya stock RSI tak membantu untuk melakukan peningkatan, tapi still lagi boleh berlaku seperti ini. Price tu buat quarter curve, kemudian barulah melakukan peningkatan. So ini yang tu nak tengokkan untuk pergerakan di sini, iaitu pergerakan curve, kemudian barulah melakukan kenaikan. Sebab apa? Di daily dah support hanya 4 hours saja. So meaning untuk hari ni untuk Rabu possibly kita hanya akan tengok untuk price akan buat pergerakan untuk reduce kita punya stock RSI punya momentum, expected untuk reducekan kewasan ni. Kemudian besok barulah kita akan expected untuk ada melakukan peningkatan, iaitu hari Khamis, melakukan peningkatan untuk di Bitcoin. So itulah quarter analysis untuk pagi ni. So tak buat panjang sangat ni sebab pun dah lambat banyak. Tadi ada masalah quarter technical dengan keyboard sikit, sudah update, so now keyboard dah boleh pakai. So untuk di BTC, kenapa Zuhair seperti ini boleh melakukan? Sama juga kita tengok pergerakan di sini. So sebelum ini kita nampak untuk inilah 4 hours kena bullish divergence. So nampak ini price buat lower low dan RSI buat higher low. So price terus melakukan peningkatan. So inilah kata seperti nak di 1 hour. So currently di 1 hour kita tak ada sangat kata bullish divergence. So expected ini still lagi cakap nak melakukan ini still weak untuk menggunakan sembalan bullish engulfing. So now kita hanya menggunakan di daily untuk kata bullish divergence. So untuk bullish engulfing, so yang bullish divergence yang garisan bawah ni untuk lower low di price, lower high di kuartal di chart. So untuk di daily adakah kita jumpa untuk di daily untuk nampak price still lagi continuous lower low dan higher low. So tak banyak berlaku perubahan tu. Yang tu tunggu adalah di 4 hours. So di 4 hours RSI still lagi lower low. Mungkin kita boleh pakai yang ni banyak. Kita pakai yang ni iaitu price itu yang ni buat lower low. Untuk yang ni lower low untuk price, kemudian price sekarang buat lower high. So sebab juga tu nampak ada data itu untuk melakukan peningkatan. So adakah boleh berlaku? Yes, kita boleh berlaku. Tengok yang ni RSI buat lower low dan higher high untuk pergerakan yang ni. So lower low dan higher high, tapi tak berapa strong, tapi boleh kita pakai. Expected untuk price adalah higher low dan lower high. So expected price akan melakukan peningkatan. Itu juga cuma hari ni hanya stock RSI saja. Stock RSI saja yang tak membantu. Kita tengok je 1 hour. 1 hour dah pun berada di oversold. So meaning expected untuk hari ni maybe dalam pukul petang ataupun malam nanti barulah kita expect ada good momentum untuk ni atas. Sekiranya stock RSI ni berada di oversold, meaning kita akan expected untuk 1 hour, 4 hours dan daily akan be ready untuk momentum more ni atas. So untuk confirmation untuk more ni atas, kita perlu breakout untuk punya trend line biru ini. Untuk dalam
ikutkan price dalam 39.8. So meaning aku kata nak selamat, aku kata above 40 lah daily ataupun 4 hour, at least 4 hours close atas di kuartal atas 40. Kemudian untuk confirmation besok pagi kita akan tengok sekiranya daily berjaya close above 40 ini, meaning kita akan sepatutnya peratukan terus melakukan peningkatan sampai mana kita akan sepatutnya at least pergi 42, dan sekiranya kita perlu challenge break saja minor bulk resistance tu ni antara 43k kita, and then barulah kita ada opportunity untuk break kita punya major resistance di 46. Break 46 barulah kita akan sepatutnya peratus more pergi ke kita punya next support, iaitu kawasan 51, dan yang Zul tunggu-tunggukan adalah kawasan major resistance iaitu 55 dan 61k. So guys, rasa itu saja untuk pergerakan Bitcoin untuk update untuk pagi ni. So walaupun nanti Zul akan updatekan lagi apa yang akan berlaku. So mini Zul nampak sedikit positif untuk berlaku pergerakan, tapi apapun kita still lagi beware untuk sekiranya kita lost pergerakan bawah ni, expectation kita akan drop more ke bawah, expected sama kat mana kita punya current major support iaitu di kawasan 32. So jika currently Zul ada monitor untuk pergerakan price antara 46 dan juga 32 ataupun 30k. So whatever price akan bound di kawasan ini. Break 46 kita akan bullish, break 32 ke bawah kita akan sepatutnya more bearish market dalam kata Bitcoin ataupun crypto market secara keseluruhan. So guys, rasa itu saja untuk analisa pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada orang lain sekiranya maklumat ataupun technical analysis ini membantu anda untuk menganalisis market dan tengok kepada arah pergerakan market. So jumpa lagi guys besok hari. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.